الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نويت التعلم والتعليم وتذكر وتذكير وإفادة والاستفادة ونفع الانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء للهدى ودلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته والقرب وثوابه آمين. Alhamdulillah. Untuk yang pertamanya, minta maaf hari ini kelas kita bermula lewat sebab saya ada majlis hari ini. Dan terima kasih kepada yang telah menunggu, telah bertanya dan sekarang berada dalam kelas. Alhamdulillah, tahniah. Allah saja yang akan beri antum kebaikan, insya-Allah. Jadi adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, kita sambil-sambil menunggu lagi 5 minit. Kita pada hadis yang kedua ya. Kita pada hadis yang kedua, tajuk yang kedua pada bab hadis. Pada tajuk yang kedua pada bab hadis. Jadi insya-Allah kita akan pada hari ini kita akan membincangkan tentang Asmaullah Al-Husna ya. Asmaullah Al-Husna ni kita dah baca belum? Ada siapa-siapa dah komen? Belum lagi komen. Ustaz. Belum lagi. Okey, betul. Terima kasih. Okey, terima kasih yang komen. Okey. Siapa yang mampu untuk buka kamera tu boleh buka insya-Allah. Insya-Allah. Saya tunggu. Okey, Haikal, adik letak jaga adik ke Haikal? Jaga ni boleh ke belajar sampai jaga adik? Tak apa. Dah biasa ni Ustaz. Tak apa, dia baik. Okay. Bagus. Adik baik. Nanti adik pun jadi pandai ya. Kelas. Sanain tu sana. Ada kat sana. Okey, baik. Jadi insya-Allah kita pada muka surat ke 84 Jadi kita tengok dulu apa yang kita akan pelajari pada hari ini insya-Allah. Apa yang kita akan pelajari pada hari ini ialah pertama, qiraatul hadisu qiraatan sahihatan. Membaca hadis dengan bacaan yang betul. Zikru ma'anil kalimatul mukhtarah. Menyebutkan makna-makna kalimah yang terpilih. Yang ketiga, syarhul hadisu ijmalan, mensyarahkan hadis secara umum. Yang keempat, bayanu mafhumul asmaul husna, menerangkan kefahaman tentang nama-nama Allah yang baik. Yang kelima, zikru ma yushidu ilai hadis, menyebutkan apa yang boleh kita tunjuk didapati daripada hadis, apa yang ditunjuk daripada hadis. Hifdzul hadis hifdzan sahihan, mulazamatu zikru asmaullah al-husna. InsyaAllah ini 7 perkara yang kita akan pelajari hari ini. InsyaAllah, dan saya akan sebut mana yang perlu saja, insyaAllah. Jadi siapa yang ada buku boleh rujuk pada muka surat 85 ya. Tengok 85. Okey Haikal. Siapa yang buka? Ni Haikal, tolong baca hadis. Saya nak dengar bacaan hadis tu. Okey. Boleh. Okey, silakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan ila wahidan man ahsaha dakhala al-jannata. Dakhala al-jannah. Okey, baik. Terima kasih Haikal kerana membaca ya. Jadi nyeto yang kita kena betulkan. Jadi yang lain tolong take note siapa yang ada buku tengok mana yang tak ada baris kat situ memang sengaja dia tak berbaris supaya kita belajar. Tengok saya baca lagi sekali. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan
illa wahidan. Man ahsaha dakhala jannata. Man ahsaha dakhalal jannata. Okey itu yang kita perlu pelajari. Baik. Jadi insya-Allah kita akan tengok sikit terjemahan hadis ini insya-Allah. Dia disebut an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah berkata. Qala, telah berkata. Apa Nabi telah kata? Dia kata inna lillahi, sesungguhnya, inna, sesungguhnya, lillahi, bagi Allah. Terjemahnya bagi Allah sebab tak ada alif kat situ. Inna lillahi, sesungguhnya bagi Allah, tis'atan, 9, wa tis'ina, 9 dan 90. Apa maksudnya? 99. Baca, kalau baca huruf macam itulah. 9 wa tis'ina, 90. 9 campur 90. Berapa? 99. Isman, nama. Ada 99 nama. Mi'atan, 100. Illa, melainkan, wahidan, 1. 100 melainkan 1 berapa? 99 lah. Kat situ dia Nabi sebutkan 2 kali nak menunjukkan Nabi nak beri penerangan. Zaman dulu tak ada baris, tak ada titik pun. Titik tak ada, baris lagi lah tak ada. Jadi macam mana nak beza tis'atan wa tis'ina tu? Macam-macam boleh baca. Sebab tu Nabi terangkan kat situ mi'atan illa wahidan, 100 kecuali 1. 100 kecuali 1 makna 100 tolak 1. Maksud kita tahulah 100 tolak 1 sama dengan 99. Man ahsaha, siapa yang peliharanya. Man ahsaha, siapa yang peliharanya. Dakhalal jannata, nescaya dia masuk syurga. Dakhala, nescaya dia masuk jannata, syurga. Okey. Diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maksudnya hadis ni hadis sahih. Baik. Itu saja sedikit berkaitan dengan saya harap antum dapat apa yang saya terjemahkan. Baik. Kita terus pada pelajaran yang seterusnya, ma'anil kalimatil mukhtarah. Okey, makna-makna kalimat yang terpilih. Dia kata ahsaha. Ahsaha saya terjemah ni mempelihara. Dia kata apa? Apa dia punya makna kalimat dia? Hifzuha wa itqanuha. Jaganya, wa itqanuha, dan yakin kepadanya. Pertama dia kata ni apa yang dimaksudkan ahsaha, jaga tu pelihara daripada makna-makna yang salah. Kedua, itqanuha, yakin kepada nama-nama Allah tersebut. So kalau kita faham sebab itulah nama-nama Allah ni sangat mujarab digunakan untuk apa? Untuk dalam berdoa. Contoh kita kata kita nak pandai kan. Kita kata kita nak pandai. Wahai Tuhan yang bijak, wahai Tuhan yang bijaksana, hakim kita kata kan. Wahai Tuhan yang bijaksana, berikanlah aku kebijaksanaan. Contoh kita kata tu. Ya Allah ya Hakim, Engkaulah Tuhan yang maha bijaksana. Oleh itu ya Allah, kau jadikanlah aku orang yang bijaksana. Contoh macam tu. Okey. Kita sangat mujarab doa-doa yang menggunakan nama-nama Allah ni. Jadi kalau kita nak cantik, gunalah nama Allah ya Jamil. Okey, kan? Allahu Jamal, tuhibul Jamal kan. Allahu Jamil tuhibul Jamal. Okey, kat sini nanti kita akan tengoklah belakang tu kan. Dan seterusnya. Baik. Perkataan seterusnya kita kena tahu ialah berkaitan dengan isman. Apakah yang dimasukkan dengan isman? Jam'uha asma'un. Jamak daripada asma'un. Jamak bagi isman, ismun, ismani, asma'un. Ismun, ismani, asma'un. Asma' tu jamak taksir. Asma' tu adalah jamak taksir. Kalau orang tanya asma' tu apa? Jenis perkataan dia ialah jamak apa? Jamak taksir. Daripada apa mufrad dia? Ismun. Ismun.
Mufradat dia musanna dia apa? Ismani. Dan bila jamak asmaun. Ya. Wa lafzul. Kalau dia tanya kat sini apa maksud makna kalimat ni, jawapan kita ialah lafzun dalun ala zatin. Satu lafaz lafzun dalun yang menunjukkan ala zatin atas zat. Yang menunjukkan atas zat. Okey. Maksudnya apa? Kita contohkan. Nama ni pula ada dua. Satu ismun zati, satu ismun mausufi. Apa maksud ismun zat? Diri zat. Nama bagi zat. Yang kedua ismun mausufi, nama sifat mausuf. Contoh saya cakap. Ustaz Ghazali. Saya katakan Ustaz Ghazali. Kat situ ada dua isim. Satu Ustaz, kedua Ghazali. Ghazali tu siapa? Ghazali tu ismun zatin. Ustaz tu apa? Ismun mausufin. Sifat mausuf yang disifatkan. Siapa Ustaz Ghazali? Ustaz orangnya sama. Siapa Ghazali? Saya juga. Siapa Ustaz Ghazali? Saya juga. Semua macam tu. Itu kita kena faham. Jadi bila kata sebut isim ni, dia tak lari daripada dua perkara. Ismun zat, satu ismun sifat ataupun ismun mausufin. Okey, insya-Allah. Jadi kalau jangan pelik lah kata apa. Ustaz tu apa? Ustaz tu namanya isim juga. Tapi isim apa? Isim mausuf. Kalau Ghazali tu apa? Ghazali tu namanya isim juga. Isim zat. Cukup. Seterusnya, jangan tak tahulah tu, sikit-sikit kita belajar sikit-sikit supaya dah dapat belajar bahasa Arab tu sampai pandai. Jadi, al-jannata. Apa maksud al-jannata? Kullu bustanun zi syajaratin mutakasifatin. Setiap bustanun, kebun-kebun. Bustanun, bustan ni bustan ada lagi. Okey. Bustanun, bustani, basatin. Tu jamak dia lah. Basatin. Jamak taksir juga. Okey. Jadi kullu bustanin, setiapnya namanya kebun, zi syajaratin, yang memiliki pokok-pokok. Dan ada juga kebun yang tak ada pokok. Mutakasifatin, yang rimbun. Rimbun. Multafun aqsanun. Multafun aqsanun, yang lebat juga. Multafun ni yang lebat. Aqsanun, dahan dia. Aqsan dahan. Aqsan tu adalah dahan. Aqsanun, dahan. Jadi yazilu ma tahtaha, menaungi. Yazilu menaungi, tahtaha, di bawahnya, wa yasturuhu, dan melindunginya. Wa yasturuhu, dan melindunginya. So yang ini atas ni nak daripada sudut bahasa. Atas tu daripada sudut bahasa. Yang kalau orang tanya yang mana jawapan dia kalau kata al-jannah, apa maksud dia? Al-jannatu huna daru sawabin. Jawapan dia ya daru sawabin. Al-jannata ai darun sawabin. Rumah ataupun negeri, negeri bagi pahala. Rumah ataupun negeri bagi pahala. Itu yang kita kena fahamkan, apakah yang dimaksudkan dengan syurga. Daru sawabin. InsyaAllah. Okey. Jadi kita dah selesai dua bahagian. Jadi kita akan tengok pula pada bahagian yang ketiga. Syarhul hadisi ijmalan. Apa yang berlaku kat sini, kita akan tengok poin-poin dia. Saya akan baca dulu macam biasa. Saya akan baca dan saya akan tunjukkan poin-poin dia. Hari ni ada peningkatan daripada 67 jadi 68, 69 ya. So itulah saya cakap, ada yang tak sengaja tak masuk. Tak apalah. Tak apalah nak kata macam mana kan. Atas diri masing-masing, atas keimanan dan ketakwaan masing-masing.
Belajar ni adalah satu amanah. Belajar ni adalah satu amanah. Kita masuk kelas, kita menunaikan amanah. Okey. Jadi muka surat 86. Pada buku kita pada muka surat ke-86. Jadi disebutkan di situ. Saya baca dulu. Kasratul asma'u tadullu ala azami musamma wal ismun ghairu sifah. Wal ismun ghairu sifah. Okey. Ambil daripada kasratu sampai azamu al musamma. Itu poin yang pertama. Itu poin yang pertama. Kasratul asma'i azamu musamma sampai azamu musamma. Okey, ada soalan ke situ? Ada soalan boleh tanya. Saya tengok. Okey. Apa tu? Tak dengar? Tak ada. Tak ada. Tak ada apa? Okey. Okey, saya tengok okey. Okey, tak ada soalan, tak ada jam menjawab, tak ada tanya soalan. Okey, tak apa. Okey. Jadi, tengok kat situ kasratul asma'i tadullu ala azamu musamma'i. Okey, musamma. Banyak nama, kasratul asma'i banyak nama tadullu menunjukkan ala atas azamu asma'i kebesaran ataupun keagungan al musamma yang yang ditanya, yang dinamakan. Azamul musamma yang dinamakan. Saya tak suruh tulis lagi nama Saya tak suruh tulis nama lagi. Saya tengah baca ni. Saya tengah baca ni. Tak payah nak tulis nama. Saya tak suruh tulis nama pun. Jangan, tak payah tulis nama. Okey. Jadi 3 orang ni saya invalid lah invalid. Tak payah tulis nama. Okey. Lepas tu itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Okey, nanti saya tunjuk poin yang kedua Wa minal ma'lumi anna Allah Ta'ala yattasifu bi kulli kamalin wa yatanazzahu an kulli naqsin. Okey, itu poin yang kedua. Itu poin yang kedua. Wa minal ma'lumi dan sebahagian yang maklum annallaha bahawasanya Allah yattasifu bikulli kamalin. Yattasifu bersifat bikulli setiap kamalin kesempurnaan. Wa yatanazzahu dan suci. Wa yatanazzahu dan suci an kulli daripada setiap naqsin kekurangan. Naqsin kekurangan. Tu poin yang kedua. Okey, baris yang ketiga 1, 2, 3, 4. Baris yang keempat. Jumpa tak baris yang keempat? Dia kata watahkiku. Jumpa tak? Watahkiku dan sebenarnya anna bahawasanya asma'ullahi nama-nama Allah taufiqiyatun atas jalan taufiki. Apanya Allah Allah dah tetapkan. Nama-nama Allah ni apanya Allah dah tetapkan. Fala yajuzu, maka tidak harus an nusamma kita namakan Allah itu illa melainkan bima sama dengan apa sama dia namakan bihi oleh Allah nafsihi sendiri fil Qur'anihi dalam Al-Quran au ala lisani nabiyhi ataupun atas lisan nabinya atau atas lisan nabinya. Saya tak faham, saya tak bagi arahan pun untuk tulis nama. Okey. Saya tak faham
Siapa tulis nama? Baik. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat. Waqad pada perenggan yang kedua, waqad warada fil hadisi, waqad warada fil hadisi, sesungguhnya telah disebutkan fil hadisi dalam hadis, anna lillahi, bahasanya bagi Allah, tis'atan wa tis'ina, 99 isman, nama. Okey. Sampai situ. Tu poin yang keempat. Nah, tu yang poin yang keempat. Poin yang kelima, wahasa ala hifzuha Rasulullah. Wahasa ala hifzu, tukar ha tu kepada asmaullah. Wahasa dan menggesa ala hifzu menghafaz, atas menghafaz asmaullahi, nama-nama Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin yang okey, terima kasih Afiq Najmi. Dia kata poin yang nombor 4 waqad warada tu sampai watis'ina isman. Waqad warada tu sampai watis'ina isman. Poin yang kelima, wahasa ala hifzuha, wahasa ala hifzu asma'ullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Motor ada kat motor ke? Okey, saya rasa sampai situ saja 5 poin 5 poin. Baik. Kita pada muka surat ke 87. Kita pada muka surat ke 87. Mafhumul asma'il husna. Mafhumul asma'il husna. Kefahaman tentang nama-nama Allah yang baik. Asma'ullah al-husna ya asma'un madahun wa hamdun wa sina'un wa tamjidun. Allahu wa sifatu kamalullah wa na'utu jalalullah. Sampai situ. Itu poin dia. Asma'ullah, nama-nama Allah al-husna yang baik, ia iaitu asma'u madahin, nama-nama yang dipuji. Wa hamdin sama juga dipuji. Wa sina'in sama juga dipuji. Wa tumjidin, dan dan mengukuhkan, tumjid kan. Wa sifati kamalin, dan menunjukkan sifat kesempurnaan Allah. Wa na'utu jalalallah, dan tempat bersandarnya sifat-sifat kemuliaan, ketinggian Allah. Okey, sampai situ. Okey. Jadi kat situ kamu antum tengoklah kat situ Ar-Rahman tu sampai muka surat yang ke 92. Sampai muka surat 91. Kat situ ada dia punya penerangan berkaitan dengan nama-nama Allah tersebut. Adapun berikan tumpuan soalan akan tanya apakah maksud al-alimun. Tengok al-alimun, yang kedua al-azimun, yang ketiga al-hakimun, yang keempat al-muqtadirun, yang kelima al-waliyun. Okey.
Ulang balik Ustaz. Okey, saya mula. Saya akan ulang balik. Okey Pertama sekali kalau tengok pada saya punya presentation tadi, okey dia akan tanya berkaitan dengan al-alimun. Al-alimun. Nampak tak saya punya anak panah ni? Al-alimun. Yang kedua, al-azimun. Al-azimun. Yang ketiga, al-hakimun. Al-hakimun. Seterusnya, al-muqtadirun. Al-muqtadirun. Ya. Seterusnya al-waliyun. Al-waliyun. Itu sahaja. Al-waliyun itu sahaja. InsyaAllah. Yang lain tu ambil tahu lah noh. Jangan tak ambil tahu. Senang je. Okey, baik. Bagus kita kena tahu supaya kita boleh tatbik dalam kehidupan kita. Saya banyak guru-guru saya pesan banyakkan berdoa dengan nama-nama Allah. Bahkan zikir-zikir kan. Baru ni saya belajar dengan Ustazah Asma Harun. Dia cakap kalau kita nak jadi anak yang baik, banyakkan berzikir dengan Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf tu sama, kalau ikutkan terjemahan sama je. Iaitu Ar-Rahim. Sama je terjemahan dengan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Tapi bezanya pada dia punya ni lah, pada pengertian lah. Pada pengertian. Bezanya adalah pada pengertian. Jadi banyakkan sebut Ar-Ra'uf, Ar-Ra'uf, Ar-Ra'uf kan. Banyakkan sebut Ya Allah ya Ra'uf, Ya Allah ya Ra'uf kan. Itu saja insya-Allah. Jadi seterusnya kita akan pergi pada poin yang seterusnya, iaitu ma yurshidu ilahi hadis. Inna ma'rifatullahi ta'ala ma'rifatullaha ta'ala hiya miftahu kullu ala ilmi nafi'in wa asasu kullu amalin solih. Ambil sampai situ pun cukup. Sesungguhnya mengenal Allah, inna ma'rifatullaha, sesungguhnya mengenal akan Allah Ta'ala, ia merupakan miftahu, kunci, kullu, setiap ilmun. Ilmun tu ilmu lah, nafi' yang bermanfaat, wa asasun dan menjadi asas, kullu, setiap amalu solihin, amal soleh, amal yang baik. Yang kedua, min a'zami ni'amillahi, sebahagian a'zami, sebesar-besar, seagung-agung, ni'amillahi, nikmat-nikmat Allah Ta'ala alaina, atas kita, annallah, bahasanya Allah Ta'ala itu anzala alaina, menurunkan atas kita, anzala alaina, telah menurunkan atas kita, kalamahu, akan kalamnya, linata'arrufi, supaya kita kenal, supaya kita kenal, alaihi, atasnya, nya Allah, supaya kita kenal atasnya, nya tu kembali pada Allah. Yang keempat, inna a'zamu, sesungguhnya seagung-agung, sebesar-besar, ma yat'arrafu bi abdun, apa yang diketahui oleh seorang hamba, ala rabbi, atas Tuhannya subhanahu wa ta'ala, wa kalamullahu ta'ala, iaitu sifat kalam Allah. Wa dzalika, demikian, kasura fil Quran. Okey, sampai situ kalamullah pun dah cukup. Okey. Yang keempat, yang terakhir, tazharu ahamiyatu tafakkuri, menzahirkan, menzahirkan, ahamiyatu, kepentingan, at-tafakkuri,
bertafakur ataupun berfikir fi hadzal amri, pada perkara ini. Minha, sebahagiannya, ma'rifatullah, merupakan kenal kepada Allah Ta'ala. Sabili litawakkuli, jalan untuk berserah, alaihi, atasnya Allah. Maksudnya macam saya cakap tadi lah, banyak kita berdoa-doa dengan nama Allah ni, ini merupakan salah satu daripada cara kita untuk bertawakal kepada Allah. Okey, cukup. Saya rasa cukup sampai situ. Dan ingatan, dia kata dalam silibus tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 ada namanya hifzan sahihan. Hifzan sahihan, hadis ini. Okey. Hafal, nanti bila masa nanti saya akan tanya sebagai satu PBS. Pentaksiran bilik darjah. Bilik darjah, insya-Allah. Saya rasa saya nak berhenti di situ, insya-Allah. 25 minit, lebih kurang 1 jam kita dah berada di sini. Moga ada adalah kebaikannya pada kita. Okey, baik. Jadi berbaki masa 5 minit ni, siapa yang lewat tu saya tak approve lah, noh. Saya tak approve. Dah lewat saya tak approve lah. Kalau saya tak approve tu maksudnya dah sangat lewat lah nak masuk kelas ni, dah habis kelas. Kita sampai daripada pukul 12 sampai 1.30. Sekarang ni cukup-cukup masa kita, insya-Allah. Jadi sebelum saya tangguh kita punya kelas, silalah tulis nama penuh dengan huruf besar serta kelas. Oh, tak tulis nama laju Tak kira ke? Saya buat tadi tu. Saya dah jumpa dah nama-nama yang tak pernah masuk Alhamdulillah. Saya dah jumpa nama-nama yang tak pernah masuk. Okey, tak apa. InsyaAllah nanti saya akan mulai kelas yang akan datang. Saya akan ambil saya akan buat tanda siapa yang tak ada tu ni lah. Memang tak ada maaf bagimu lah, noh. Okey. Okey. Saya rasa okey. Cukup sampai situ, dah tak ada siapa dah nak tulis nama, insya-Allah. Yang mana yang tak ada tu mungkin dia tinggalkan saya. Dia tak ada kat depan laptop mungkin. Sebab tu dia tak tulis nama. Allahualam. Berdasarkan apa yang ada lah, saya akan ambil kehadiran. Okey kelas. Sebelum marilah sama-sama kita tangguh kelas kita dengan tasbih kifarah dan suratul nas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Syukran ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Afwan, terima kasih datang semua. Okey, saya tunggu. Okey, terima kasih. Syukran Ustaz. Afwan.